Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia kata, cukuplah tu. Saya kata, Ustaz, macam mana boleh cukup? Mana cukup? Ini baru 2 ayat, Ustaz. Dia kata, Firdaus, Nabi Muhammad kata, masa tu dia sebut sallallahu alaihi wasallam pun saya tak ikut sebab saya tak tahu apa itu sallallahu alaihi wasallam. Lidah terbelit, lidah Cina. Dia sebut sallallahu alaihi wasallam, saya tak sebut sebab saya memang tak tahu. Bukan nak buka aib sendiri, nak bagi tahu bagaimana permulaan. Kemudian dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut baligu ani walau ayah. Sampaikan walaupun 1 ayat. Awak punya syahadah sudah ada 2 ayat. Lebih 50%. Cukup ke tak cukup? Sebenarnya, majoriti kita yang kata tak cukup ilmu ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslim, apa yang tak cukup sebenarnya? Termasuk yang sedang menuntun ini, apa yang tak cukup? Kita akan kawal tentang keberanian. Ilmu tak ada kena mengena dengan keberanian. Kerana keberanian itu tak ada sangkut paut dengan ilmu. Berapa ramai orang bodoh yang tak ada ilmu berani tampil ke hadapan menampakkan kebodohan dia? Setuju ke tidak? Adakah itu memerlukan ilmu? Saya bukan kritik puan-puan, bukan. Sebab tadi kita kata kita dah janji kita kena open kan? Kita kena open. Very open. Apa lagi ilmu yang kita tak cukup? Saya pernah, ini cerita pengalaman peribadi sikit lah. Saya pernah dikritik oleh orang yang buat, yang penuntut agama, bila saya mula-mula buat dakwah. Apa yang mereka cakap? Engkau ni cakap tahun 2011 baru engkau belajar. Masa tu tahun 2012 lah. Dia jumpa saya, dia kata, engkau kitab tauhid dah hafal belum? Dah khatam dah? Quran dah khatam belum? Nama-nama hadis maudhu, hadis mutawatir, hadis ahad kau tahu belum? Dah? Belum? Habis kau yang ni belum? Buat apa kau nak pergi dakwah? Kau ni pandai sangat ke? Jawapan saya senang. Sebab orang yang dah khatam kitab macam engkau tak nak turun, jadi orang yang tak khatam macam akulah kena turun. Kalau kita nak tunggu baru berjela-jela, jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, apabila Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memeluk Islam, apakah antara nasihat Nabi SAW yang pertama kepada Abu Zar? Dia bagi tahu kepada Abu Zar, jangan percaya apa saya cakap, kerana apa yang saya cakap perlukan dalil. Cek balik hadis. Betul tak riwayatnya mengatakan bahawa baginda SAW memerintahkan dan menasihati Abu Zar, wahai Abu Zar, pergilah balik kepada bangsa kamu, kepada puak kamu, puak Ghifar, dan serulah mereka kepada Islam. Berapa lama dia dengan Nabi? Berapa banyak yang dia boleh belajar? Tak banyak tau. Kemudian beberapa bulan kemudian, dikatakan Nabi SAW nampak dari jauh debu-debu berterbangan dari jauh. Padang pasir kan? Tak nampak siapa, ramai. Kemudian semakin dekat semakin jelas, semakin dekat semakin jelas. Rupa-rupanya yang kat depan tu adalah Abu Zar. Dan Abu Zar datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, engkau memanggil aku, engkau memerintahkan aku untuk balik kepada bangsa aku, untuk mengajak mereka kepada Islam. Dan hari ini aku membawa ke semua bangsa aku untuk bersyahadah. Apa yang dia tahu tuan-tuan dan puan-puan? Nak awal lagi? Boleh. Saya bagi lagi awal. Kenal Abu Bakar radhiyallahu an? Kenal ya? Antara orang yang paling awal masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, ayat apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rukun iman dengan rukun Islam pun belum ada tau. Barangkali ayat yang telah diturunkan kepada Nabi waktu itu adalah surah Al-Alaq, surah ke-96 ayat 1 hingga 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi dalam hadis meriwayatkan bahawa, dan berkata bahawa tak ada orang yang lebih mudah untuk masuk Islam kecuali Abu Bakar. Aku bagi tahu kat dia, dia masuk terus. Sebab terlalu baik kawan. Terlalu berkawan baik. Dan Abu Bakar masuk Islam. Saya bukan nak cerita tentang pengislaman Abu Bakar. Saya nak cerita apa yang Abu Bakar buat selepas dia masuk Islam. 2 hari pertama dia masuk Islam. 2 hari pertama. Yang ketika itu rukun iman tak tahu, rukun Islam tak tahu sebab tak ada lagi. Yang ada mungkin surah Al-Alaq saja. Yang dia tahu mungkin keyakinan dia bahawa Nabi ini orang yang jujur, orang yang baik. Dia percaya apa yang dia cakap. Kemungkinan yang Abu Bakar tahu adalah, iaitu Allah hanya satu dan Nabi Muhammad itu pesuruhnya. 2 hari pertama dia buat dakwah, 10 orang masuk Islam. Dan daripada 10 itu, 6 daripadanya adalah 10 ahli syurga yang dijanjikan dalam sebuah hadis. Berapa banyak ilmu dia ada?
Setuju tak kalau saya kata hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita yang ada di depan ini, termasuk yang sedang menonton live, kalau tak terasa, mohon terasa. Kita yang ada di depan hari ini, ilmu kita hari ini jauh lebih banyak berbanding dengan Abu Bakar ketika dia mula berdakwah. Sebab hari ini semua di sini dah faham rukun iman, rukun Islam kan? Hadis-hadis pun dah faham kan? Apa lagi alasan kita tak cukup ilmu? Ada alasan tak cukup ilmu? Tak ada. Syekh Ahmad Didat rahimahullah, dia belajar sampai darjah berapa? Darjah 5 saja. Siapa di sini yang darjah 5? Sampai darjah 5 saja belajar. Siapa di sini yang kelayakan sampai SPM saja? Tak ada diploma, tak ada degree? Tak ada? Tak apa, saya seorang je angkat tangan. Sebab saya seorang je SPM. Saya seorang saja SPM. Maksudnya di sini kat depan saya ni semuanya at least sekurang-kurangnya ada ijazah, ada diploma, ada degree, ada master, ada PhD, betul? Mungkin yang sedang menonton ni pun lebih daripada saya. Sebab hari ini kalau cakap SPM, apa boleh buat, jadi mak dispatch je lah. Mak dispatch pun kena ada ijazah juga. Saya tak ada. Tapi Syekh Ahmad Didat darjah 5. Tapi hari ini kita kenal dia sebagai siapa? Seorang pakar perbandingan agama, berdebat dengan missionary Kristian seluruh dunia yang ada PhD dan Doctor in Divinity. Dan biasanya siapa menang bila dia berdebat? Ahmad Didat menang, betul? Ahmad Didat menang sebab Ahmad Didat ni hebat ataupun kerana dia ada kebenaran? Kerana dia ada kebenaran. Dr. Zakir Naik yang ada geng-geng tu yang cuba halau dia, tak tahu dia rakyat negara Malaysia ke negara India, tak kisahlah. Sebab geng-geng dia pun sedang menonton. Thank you for the comment. Tuan-tuan dan puan-puan, Zakir Naik, kita tahu, saya percaya ramai di sini tahu dia gagap, betul? Tapi bila kita tengok dia ceramah, nampak dia gagap? Tak nampak gagap. Dia doktor perubatan, bukan doktor Islam. Kenapa, bagaimana hari ini dia boleh berceramah di depan ratusan ribu dan jutaan? Ceramah dia tahun lepas di Malaysia di Bukit Jalil. Siapa yang ada pergi? Ceramah dia itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan hadir, itu adalah rekod peribadi dia. Iaitu ceramah dia paling panjang, iaitu selama 6 jam setengah. 3 jam ceramah, 3 jam setengah Q&A. Start pukul 9, 8.30 macam tu, dan habis dalam pukul 3 pagi. Ada orang ceramah sampai 3 pagi tak? Kalau hari ini saya cuba ceramah sampai 12, saya rasa ramai dah balik dah. Tapi dia boleh. Dan tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, dia berada di atas pentas selama 6 jam setengah tanpa turun pergi toilet, walaupun dia ada masalah pundi kencing. Tak ramai orang tahu kan? Tak tahu. Tapi itu pengorbanan dia. Berapa banyak dia tahu? Masa dia mula-mula dulu, dia pun tak pandai. Tapi sebab dia faham, balighu ani walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Bermula dengan satu ayat itu jadi 2 ayat dan 3 ayat, 4 ayat dan 5 ayat. Kerana saya ada prinsip tersendiri, iaitu kita tidak tahu apa yang kita tak tahu sehingga orang tanya kita soalan yang kita tak tahu jawapannya. Maka kita akan mula mencari. Bayangkan kalau seorang tanya kepada kita satu soalan, kita tak tahu, apa kita buat? Kita goreng? Jangan. Kita pergi belajar, tanya ustaz. Kemudian bila dia tanya ustaz, dapat jawapan. Okey, jumpa orang yang sama, bro, aku dah dapat jawapan bro. Kita bagi tahu kau. Okey, aku puas hati dengan jawapan kau. Tapi aku ada soalan lain. Soalan seterusnya, ini. Alamak bro, aku pun tak tahulah. Bayangkan proses ini berulang 50 kali. Berapa banyakkah ilmu baru yang kita dapat? Sebab itu kadang-kadang ada kalam ulama yang mengatakan bahawa ada kalanya guru yang mengajar itu dia lebih banyak belajar daripada anak muridnya berbanding anak muridnya belajar daripada diri dia. Kerana kadang-kala anak muridnya bertanya soalan yang dia tak tahu, yang dia kena balik cari jawapan untuk soalan baru itu. Tak cukup ilmu bukan alasan. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Kerana kita ketahui juga sahabat-sahabat semua, hadis yang sangat masyhur, iaitu yang saya namakan sebagai hadis soalan bocor hari kiamat. Soalan bocor, tapi soalan bocor ini dia tak macam SPM BT3. Kalau bocor UPSR, PT3 dan SPM akan retake. Tapi soalan bocor hari kiamat dah bocor awal-awal pun tetap akan ada orang fail. Dia tak ada retake. Iaitu dalam hadis riwayat At-Tirmizi daripada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis nombor 2416 dan 2417.
Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kaki anak Adam tidak akan berganjak pada hari kiamat sehingga ditanya 5 soalan. Tentang usianya, tentang waktu mudanya, tentang rezekinya, bagaimana dia mendapatkannya dan bagaimana dan cara dia mendapatkannya dan di mana dia mendapatkannya. Yang keempat, bagaimana dia membelanjakannya. Dan yang kelima, tentang ilmunya, bagaimana pengamalannya. Dah bersedia dengan soalan ini? Untuk jawapan ini, kita akan ditanya, apa ilmu kita? Tak cukup ilmu? Kena cari ilmu. Dah cari, kena sebarkan. Kerana setiap ilmu, sebagaimana setiap harta kita ada zakatnya, begitu juga dengan ilmu kita juga ada zakatnya. Dan zakat untuk ilmu adalah pengamalan dan penyebarannya. Walaupun satu ayat. Tahu yang itu, sampaikan yang itu sahaja.